Fatwa ulama Ahlussunnah wal Jamaah bahawa Wahabi adalah aliran sesat, ya. Fatwa ulama Ahlussunnah wal Jamaah bahawa Wahabi adalah aliran sesat, ya. Saya laju-laju. Sekali ini saya agak confident untuk katakan bahawa ARG insya-Allah tak lama selepas dialog ini akan berkongsi slide, kerana saya dah dapat izin awal. Dialog yang pertama dulu saya menyangkakan mereka akan kongsi, akhirnya saya kena troll, tak kongsi-kongsi. Okey. Ya, ini insya-Allah, ya. Tidak lama selepas dialog ARG sudah bagi persetujuan awal. Jadi saya laju saja. Keputusan Muzakarah Jawatankuasa Fatwa ini Malaysia, ya, Majlis Kebangsaan iaitu 106 pada tahun 2014. Saya pergi pada rumusan. Dapatan kajian dan analisis mendapati bahawa aliran Salafi Wahabi adalah tidak selari dengan arus perdana atau jumhur Ahlussunnah wal Jamaah di Malaysia. Bahkan tauhid tiga itu didapati tidak mewakili konsep tauhid Ahlussunnah wal Jamaah, ya, yang berteraskan kepada Asy'ariyah Maturidiyah. Seterusnya dirumuskan bahawa mazhab rasmi negara Malaysia dan negara Malaysia adalah Ahlussunnah wal Jamaah, dan, ya, dua aliran disebut di sini, aliran Syiah serta Salafi Wahabi pada masa kini memberi ancaman yang serius kepada survival Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi tak mungkinlah kalau mereka itu Ahlussunnah wal Jamaah, dalam masa yang sama mereka menjadi ancaman yang serius kepada Ahlussunnah wal Jamaah. Fatwa negeri-negeri secara umumnya, saya laju saja, iaitu merumuskan bahawa ajaran Wahabi adalah bercanggah dengan pegangan Ahlussunnah wal Jamaah. Johor, Fatwa Perak juga sama, Fatwa Sabah juga rumusannya sama, Fatwa Pahang juga rumusannya sama, Fatwa Negeri Sembilan juga rumusannya sama. Dan setakat kajian kami, wilayah persekutuan ada kenyataan pada 1993 melarang penceramah yang membawa fahaman Wahabi itu berceramah di radio ataupun di televisyen Malaysia, walaupun belum ada fatwa yang khusus. Begitu juga saya percaya di Perlis pun tidak ada lagi fatwa yang mengiktiraf fahaman Wahabi ataupun menolak. Ulama Indonesia juga menolak. Begitu juga di sisi ulama-ulama fiqh mazhab yang empat, Wahabi dinilai sebagai khawarij, ya. Video yang mempromosikan debat ini juga ada menunjukkan saya sedang bercakap tentang isu ini. Dan ini bukan rekaan saya. Ini antara lain adalah di sisi ulama Hanafi dalam kitab Raddul Muhtar ala Dulil Mukhtar, disebut oleh Al-Imam Muhammad Amin yang lebih terkenal dengan Al-Imam Ibn Abidin, bahawa atba' Ibn Abdul Wahab ini adalah khawarij fi zamanina. Dan bukan bererti khawarij itu mesti mengkafirkan sahabat Nabi. Sebab ada orang kata tak mungkinlah Wahabi itu khawarij, kerana khawarij itu kan mengkafirkan sahabat Nabi. Beliau telah jawab lama bahawa mengkafirkan sahabat Nabi itu bukan syarat suatu kumpulan itu dikelaskan sebagai khawarij. Itu hanya menceritakan khawarij zaman sahabat mengkafirkan sahabat. Wa illa fayakfi fihim i'tiqaduhum kufra man kharaju alaihi. Sebab sekiranya tidak, memadailah khawarij itu mereka meyakini kafir orang yang mereka melawan, sebagaimana yang berlaku pada zaman kita, iaitu zaman Al-Imam Ibn Abidin, fi atba'i Ibn Abdul Wahab alladzina kharaju min Najdin, pada golongan Wahabi pengikut anak Abdul Wahab yang bangkit daripada daerah Najd, iaitu daerah Riyadh, ya, sekarang ini. Wa tawallabu 'alal haramain, dan mereka pernah merampas dua tanah haram daripada khilafah Utsmaniyah. Dan juga mereka itu yang tahiluna madhabal Hanabilah, mereka mengaku menyamar sebagai mazhab Hambali. Terbukti ulama-ulama Hanabilah sebenar menolak fahaman Wahabi sebagai Ahlussunnah wal Jamaah. Dan itu menghalalkan darah umat Islam, ada disebutkan di situ. Begitu juga di sisi ulama Maliki. Al-Arif Billah Syekh Ahmad As-Sawi Al-Maliki dalam tafsir Jalalain, hasyiah kepada tafsir Jalalain, telah menerangkan bahawa ayat afaman zinal husu amali farahu hasana itu dikatakan ini turun kepada golongan khawarij, yang mana mereka ini menyelewengkan ayat Quran. Jadi ada ramai orang terkeliru, tidak mahu menerima bahawa aliran Wahabiyah ini sesat, kerana mereka mengatakan Wahabi kan mereka berpegang dengan Quran dan Sunnah. Memang, ya, Wahabi tidak menolak Quran dan Sunnah. Kesalahan besar Wahabi adalah menyelewengkan tafsir Al-Quran dan Sunnah. Ya, cuba lihat di sini. Wa qila hadhihi al-ayatu nazalat fil khawarij allazina yuharifuna ta'wil al-kitabi was sunnati wa yastahilluna bizalika dima'al muslimin. Dengan salah tafsir itu mereka menghalalkan darah orang Islam, wa amwalahum, dan harta benda mereka, kama huwa masyahudul an fi nazairihim wa hum firqatun bi adil Hijaz yuqalu lahum al-Wahabiyyah, iaitu satu firqah di tanah Hijaz, ya, iaitu dia dinamakan sebagai golongan Wahabi, ya. Ini di zaman Imam Ahmad Al-Sawi rahimahullah taala.
Dan di sisi ulama Syafi'i juga sama, misalnya dalam kitab Misbahul Anam fi Raddi Syubahil Bid'ah An-Najdi allati adalla bihal awam, ya. Jadi Syekh Abdul Wahab digelar oleh ulama sezaman beliau sebagai ahli bid'ah dari Najd. Kenapakah ulama Syafi'i menilai bahawa golongan Wahabi adalah khawarij? Itu berdasarkan daripada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kaqaulihim min Najdin, sebagaimana disebutkan mereka ini terbit daripada arah Najd, dan mereka ini daripada arah timur, wasimahum at-tahliq, dan tidak ada sebelum daripada Wahabi golongan ahli bid'ah yang menjadikan syiar mereka itu membotakkan kepala. Dan ini diakui oleh tulisan tokoh Wahabi sendiri dalam kitab Ad-Durarus Saniyah juzuk 9, iaitu fanahliku ra'sahu ghamman lahu, bahawa orang yang mereka anggap tidak sefahaman dengan mereka, lalu mereka cukur botakkan kepala dia, ya. Ini tidak berlaku kepada firqah-firqah yang lain. Juga di sisi ulama Hambali, Wahabi dinilai sebagai khawarij. Kenapa? Ada ciri itu, yaqtuluna ahlal Islam, ya, mereka memerangi orang Islam, wa yad'una ahlal awsan, tapi membiarkan kepada orang-orang kafir, ya. Ini kita boleh lihat misalnya semenjak fahaman ini tersebar di tanah Hijaz. Mungkin negara-negara lain ada pernah berperang dengan negara haram Israel, Jordan, Syria, Iraq, Mesir. Tetapi di tempat yang bertapaknya fahaman Wahabi ini, setahu sejarah kita, tidak ada lagi berperang dengan negara haram Israel, tapi ada terlibat menyerang Yaman dan sebagainya. Ini ada ciri-ciri yang disebutkan dalam hadis. Termasuk juga tahliq, ya, mencukur botak kepala ini juga dilihat sebagai tanda-tanda khawarij pada Wahabi. Dan membunuh orang Islam ini dicatat oleh mu'arikh Wahabi sendiri, iaitu ciri khawarij, seperti Ibn Ghanam. Bahkan Ibn Ghanam menganggap majoriti umat Islam sejurus sebelum daripada kebangkitan Muhammad Abdul Wahab betul bergelumang di dalam kesyirikan. Ini takfir jama'i. Sejurus sebelum kebangkitan beliau, ramai ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah. Kemudian dalam kitab Tarikh Najd, ini terbitan kerajaan Arab Saudi sendiri, Unwanul Majdi fi Tarikh Najd, Ibn Bishir juga mencatatkan pembunuhan-pembunuhan yang dilakukan oleh golongan Wahabi terhadap umat Islam yang mereka labelkan sebagai musyrikun, sedangkan mereka menggelar diri mereka sebagai muwahhidun, ya, orang yang bertauhid. Fatwa saudara beliau sendiri, fatwa Abu Hafaz Umar, fatwa Syekh Ismail Tamimi dan lain-lain, termasuk juga Universiti Al-Azhar, semua itu menjurus kepada menilai Wahabi bukan ahli sunnah wal jamaah, tapi adalah firqah dhallah yang bercirikan dengan ciri-ciri khawarij. Bahkan 40 ulama Hanabilah menolak fahaman Wahabi, ya. Boleh kita merujuk kepada kitab As-Sadatul Hanabilah wa ikhtilafum ma'as salafiyatil mu'asirah, ya. Khususnya pada akidah, kepada fiqh dan juga pada tasawuf. Saya tertarik apabila Ustaz Engku sebut tentang ulama-ulama mazhab menentang Wahabi. First sekali dia bawa As-Sawi Al-Kabir. As-Sawi Al-Maliki, satu orang alim, ulama alim mazhab Maliki yang mengkritik Muhammad bin Abdul Wahab. Bagi saya masa sekejap, saya cek, saya ada maklumat tambahan tentang beliau sebentar tadi, tentang As-Sawi. Baik. Beliau bawa perkataan As-Sawi yang katakan ini adalah kelompok yang suka membunuh. Tapi jangan lupa, dalam hasyiah beliau, Sawi, dan dalam hasyiah beliau terhadap tafsir Jalalain, beliau juga telah mengkritik Asy'ariyah. Mengkritik Asy'ariyah kerana mudah mengkafirkan orang. Itu perkataan dia. Jadi saya tinggalkan tu dulu, saya nak masuk kepada pandangan ulama tentang Muhammad bin Abdul Wahab. Kita pergi kepada mazhab Maliki. Siapa yang paling kenal kepada aliran Wahabi? Ulama Maliki yang tinggal di tanah haram. Antaranya Syekh Alawi Al-Maliki. Dia ada permusuhan dengan Wahabi. Dia ada permusuhan dengan gerakan Wahabi. Ali Syekh tulis buku untuk mengkritik dia. Dan dia banyak mengkritik mereka. Dia duduk di Mekah dan dia tak dibunuh. Dia banyak mengkritik mereka. Dia dikritik oleh mereka. Dia ada pertembungan dengan mereka. Dan Alawi Maliki adalah tokoh besar. Apa katanya kepada Muhammad bin Abdul Wahab? Katanya, Waha huwa imamut tauhid wa ra'sul muwahhidin. Setelah dia sebut terdahulu Muhammad bin Abdul Wahab lawan dengan khurafat, Muhammad bin Abdul Wahab berdiri lurus untuk mempertahankan akidah, katanya ha huwa imamut tauhid wa ra'sul muwahhidin. Ini Syekh Alawi Al-Maliki. Kalau betul lah semua maklumat tadi macam tadi itu, Muhammad Abdul Wahab ni digambarkan orang yang paling teruk sekali.
Macam mana Syekh besar Maliki yang kamu angkat sebagai tokoh boleh memuji dia dengan sebegini rupa? Seterusnya, Yasin Fadani, tokoh besar ulama Syafi'i. Saya quote perkataan Ustaz Engku. Kata Ustaz Engku dulu, dia pernah tulis, dunia pernah memiliki ulama yang sangat hebat dan alim dalam mazhab Syafi'i, iaitu Syekh Yasin Fadani, yang jika diikutkan berdasarkan pemerhatian kita, beliau sudah tentu mampu untuk tarjih semula mazhab Syafi'i. Kata siapa? Kata Ustaz Engku. Ini Syekh Yasin Fadani menghimpulkan sanad-sanad yang ada pada dia, menghimpunkan puluhan nama guru di sini. Hayat Sindi juga ada di sini, nama-nama besar. Tapi tuan-tuan perasan satu tak? Apabila beliau menyebutkan tentang Muhammad bin Abdul Wahab, katanya Syekh Abdullah bin Muhammad An-Najdi an abihi Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab An-Najdi. Orang ni sesat yang paling teruk dalam semua guru-guru dia. Ini satu-satunya orang yang sanadnya sampai kepada, bukan guru dia lah, generasi sebelum dia, sampai kepada Syekh Yasin Fadani. Dalam ramai list ni, ini katanya Syekhul Islam. Apa dia tak tahu pembentangan tadi itu semua? Kenapa? Kerana pembentangan tadi itu semua bukan pasal Muhammad bin Abdul Wahab. Seterusnya, ini guru kepada Tuan Guru ni Abdul Aziz, Hussein Ahmad Madani Deobandi. Beliau menyebutkan, saya dengan ini sejelas-jelasnya berpendapat tentang ulama Najd yang dimuatkan dalam buku itu tidak berasaskan karya mereka sendiri, melainkan berasaskan khabar-khabar angin. Karya-karya utama mereka dengan jelas membuktikan bahawa mereka tidak bercanggah dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini otoriti mazhab Hanafi. Otoriti mazhab Hanafi. Seterusnya, ada perbezaan yang lebih penting. Bolehlah bawa seorang ulama, tapi otoritinya di mana? Otoritinya badan ataupun kumpulan yang menghimpunkan ulama Deobandi. Di India ataupun Pakistan ada aliran Deobandi, aliran ahli hadis. Ini pandangan rasmi Deobandi. Pandangan rasmi. Apa kata mereka? Syekh Muhammad bin Abdul Wahab is not out of the fold of Ahli Sunnah wal Jamaah. Pandangan official mazhab Hanafi. Kalau nak ambil di sini, adilkah kita ambil satu pandangan ulama mazhab ni buat kaedah umum, ulama semua mazhab mengatakan Wahabi terkeluar dari Ahli Sunnah wal Jamaah, sedangkan ini pandangan rasmi? Dan pandangan yang rasmi ni kata, kalau nak tahu lebih lanjut, lihat tulisan Maulana Muhammad Manzur Nu'ani. Dan disebutkan tulisan, saya sebutkan di sini juga terjemahan daripada tulisan Muhammad Manzur Uthmani. Maka katanya, ternyata penyebaran propaganda ini di negeri Hijaz dan celaan serta makian terhadap kepribadian Syekhul Imam yang tidak elok jika didengari oleh umat. Begitu hebatnya kata-kata kotor yang diutarakan, sebahagiannya kita dengar hari ini juga, sehinggakan bagi umat Islam yang mendengarnya mereka akan beranggapan bahawa Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah adalah orang yang paling kafir di seluruh alam. Ada ring bell tak? Begitulah yang kita dengar tadi. Ini kata Maulana Manzur Nu'mani Deobandi. Baik, bagilah tokoh-tokoh yang diiktiraf dalam negara kita. Dua tokoh dalam negara yang pernah mendapat pengiktirafan Ma'al Hijrah. Dr. Wahbah Az-Zuhaili memuji Muhammad bin Abdul Wahab. Katanya antara suara kebenaran yang paling berani dan antara pendakwa islah pembinaan jihad yang paling besar, Dr. Wahbah Az-Zuhaili. Kata Dr. Yusuf Al-Qaradawi, Imam Muhammad bin Abdul Wahab yang menjadi keutamaan adalah untuk menjaga akidah. Di bawah itu, melancarkan gerakan dakwah bagi memusnahkan pelbagai fenomena kesyirikan. Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Dan seterusnya, ulama Azhar, Jadul Haq, Syekhul Azhar. Ini saya tak jumpa ulama Wahabi pempuji begini, tapi Syekhul Azhar, Jadul Haq memujinya. Katanya, dia menyebutkan, waqad jaa fil hadits syarif qaul Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna Allah yab'atsu li hadhihi al-ummah ala ra'si kulli mi'atin sanah man yujaddidu laha dinaha. Dia menunjukkan Muhammad bin Abdul Wahab pada martabat ni, yang pengikut Muhammad Abdul Wahab pun tak bagi dia martabat ni, mujaddid abad ini. Anda boleh bersetuju ataupun tak bersetuju, tetapi yang dikatakan tadi, pengikut dia mentaksub dia, mengangkat dia tinggi. Tapi tengoklah mana-mana aliran Wahabi ni antara aliran yang paling kurang taksub kepada tokoh dia. Mereka tak pergi doa kepada kubur tokoh dia, ada dengar? Mereka tak pergi cium, tunduk, sujud kepada tokoh dia, ada dengar?
Dan pujian sebegini rupa datang daripada Syekhul Azhar, bukan datang daripada mereka sendiri. Tiba-tiba datang ke sini dibawakan ideologi seolah-olah kelompok ini kelompok yang paling taksub kepada guru mereka. Seterusnya, Ahmad Tayyib, Syekhul Azhar yang baru ni, apa dia buat? Setelah berlaku perhimpunan ulama di Chechnya, dia balik dan buat kenyataan berlepas diri, kenyataan media berlepas diri. Dan dia menyebutkan dengan jelas bahawa Syairah, Maturidiyah dan juga Ikhwanuna Salafiyah adalah semua ahli sunnah wal jamaah. Ini Syekhul Azhar yang sekarang ni. Jadi pandangan ulama mesti dilihat secara menyeluruh, jangan selektif. Ada tak yang mengkritik? Saya setuju ada yang mengkritik. Poin-poin kritikan tadi memang ada. Saya akan jelaskan sebentar nanti. Apakah yang mengkritik itu tokoh? Mereka juga tokoh, betul. Tapi berlaku adil lah. Berlaku adil. Bawakan ke semua pandangan dan lihat secara pertengahan.